Okey, kat kawasan Rehat Ajil lagi 500 meter. Aku akan berhenti di sini sekejap untuk menceritakan sedikitlah kisah gangguan yang pernah berlaku di Rehat Ajil ini. Dalam perjalanan, beliau diganggu dengan bunyi siulan yang menakutkan. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Farhan Jamal. Jadi pada hari ini aku nak review Lebuh Raya Pantai Timur. Okey, sekarang aku berada di Kuala Terengganu dan aku akan bergerak menuju ke Shah Alam. Jadi aku akan melalui jalan Lebuh Raya Pantai Timur dan di situ terdapat banyaklah kisah-kisah yang diceritakan, misteri, mistik dan sebagainya. Dan di situ juga berlaku banyak kemalangan-kemalangan maut yang melibatkan pelanggaran, kecuaian dan sebagainya. Jadi di sini aku nak nyatakan aku punya objektif pada malam ini, iaitu aku akan go through sampai ke Shah Alam. Kemudian aku akan berhenti di RNR yang dikatakan mempunyai gangguan lah. So di situ kita akan lihat sama ada perkara yang diceritakan itu adalah benar ataupun tidak. Jadi tak apa meninggalkan masa lagi, marilah kita teruskan perjalanan pada malam ini. Okay, jam sekarang telah menunjukkan pada pukul 12.07 malam dan sekarang aku berada di Petronas Gong Badak, Kuala Terengganu. Okey baik, sekarang ni kami akan memasuki selekoh untuk masuk ke Lebuh Raya menuju ke Kuala Lumpur. Jadi kami akan mula melalui Lebuh Raya Pantai Timur lah. Di mana Lebuh Raya Pantai Timur ni banyak kejadian-kejadian yang berlaku. Namun daripada cerita-cerita yang disampaikan, ada sahaja komen yang katakan tidak ada apa-apa lah sebenarnya apabila mereka melalui jalan ni. Jadi aku sendiri pun tidak ada idea lah. Nak kata tak ada pun tak boleh, nak kata ada pun tak boleh. Sebabnya aku tak pernah sekali melalui jalan ni dan aku tak tahu gambaran dia seperti apa, sama ada dikelilingi hutan atau sebagainya. Jadi pada malam ini kita akan cubalah untuk merungkai misteri di Lebuh Raya Pantai Timur ini dan juga RNR yang terdapat di Lebuh Raya Pantai Timur ini. Okey. Jadi sekejap lagi kita akan memasuki tol. Okey baik, sekarang ni tengah hujan. Tadi dekat sebelum kami melepasi tol tadi hujan agak lebat. Kemudian bila sampai sini hujan renyai-renyai. Namun sedikit sebanyak agak mengganggu lah pemandangan kamera ni. Pasal kamera kemungkinan akan nampak titisan air hujan di cermin hadapan ni lah. Okay. Jadi aku memang tak, kalau nak cancel konten ni, aku dah tempah hotel dekat KL esok. Jadi tak boleh nak delay malam ni. Kalau aku tahu keadaan hujan macam ni, kemungkinan aku akan cancel kan lah. Tapi sebab aku dah tempah hotel, dah bayar, jadi aku teruskan juga perjalanan malam ni. Okay, jadi kita telah memasuki Lebuh Raya Pantai Timur. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pengalaman pertama aku melalui Lebuh Raya ni. Aku pun tak tahu sama ada ianya lebih kurang Lebuh Raya Utara Selatan atau tidak. Okey, ni adalah kawasan Rehat Ajil 20 km. Bukit Besi 61 km. Apa benda tu tadi? Ha? Pakar. Oh. Pakar lagi berapa kilometer dah tadi. Lepas tu Perasing, jauh lagi lah. Perasing 100 lebih kilometer yang aku dah baca kan. Jarak dia daripada Kuala Terengganu ni. Jadi kita pelan-pelan je lah. Okay, kita pelan-pelan yang santai-santai. Aku bawa kelajuan dalam 100 ke 90 km sejam. Sebab bila korang layan jalan highway ni, korang tak boleh terlampau slow sangat. Bila slow sangat dekat highway ni jadi bahaya lah. Jadi kena bawa kelajuan sederhana ataupun laju sikit lah berbanding jalan-jalan biasa yang kita lalui.
Okey, sekarang ni hujan telah pun berhenti di kawasan ini. Jadi kita teruskan perjalanan. Cumanya nanti dia sampai dekat perhentian Bukit Besi, kalau tak silap aku lah. Di situ aku akan berhenti sekejap sebab ada kisah yang orang ceritakan kat situ. Aku nak tengok keadaan dia macam mana dekat R&R Bukit Besi tu. Dan aku sebenarnya difahamkan pada mula-mulanya Lebuh Raya Pantai Timur ini disiap dibina, orang sangat jarang lah untuk menggunakan laluan ini. Tapi pada pandangan aku, pada masa sekarang ini, tahun 2019, bagi aku lah, kemungkinan banyak je kenderaan yang menggunakan jalan ni. Okay, cumanya kena berhati-hati, takut ada haiwan melintas secara mengejut. Okay, jadi seperti yang korang nampak, bahawa jalan ni digunakan oleh pemandu lori lah, dan juga kenderaan yang melalui jalan ni. Dan aku tak tahulah tempat ni LPT 1 aku difahamkan. Aku tak tahu LPT 2 tu sunyi ke apa ke. Tapi sebelum aku buat jalan ni, memang ada yang komen aku, DM aku, dia kata jalan ni dia lalu tak ada apa-apa pun. Tapi bila yang aku baca kisah yang orang kena ganggu tu, macam terlampau ganas lah, ganas. Jadi kita tak boleh nak kata pasal kami ni selalu macam pengalaman sebenar kami, jalan yang kami sangka dahsyat tu tak ada apa-apa bila kami lalu. Tapi bila jalan yang kami macam tak ada kisah pun, jalan yang tak, macam memang tak ada cerita, masalahnya kami kena di jalan-jalan tersebut lah. Sekarang jam menunjukkan 12.39 malam. Kita dah sampai ke persimpangan Kuala Telemung, Bukit Payung, Bandar Marang. Minta maaf lah kalau aku punya dialek ni tak macam orang Terengganu, pasal aku pun tak berapa nak mahir sangat nak cakap dalam dialek Terengganu, sebutan tempat-tempat di Terengganu ni lah. Jadi aku sebut tu menggunakan bahasa Melayu standard lah. Okay, buat masa sekarang ni aku okey je jalan ni. Aku tengok agak lebar, besar. Nak kata bagus lah, struktur jalan dia taklah rosak dan sebagainya, tidak beralun dan sebagainya. Dan aku ingat nantilah bila ada benda yang penting-penting aku akan cakap lah, bila aku nampak sesuatu ke ataupun aku nak berikan info. Pasal perjalanan ni sangat jauh. Untuk sampai ke Genting Sempah lebih kurang 400 km lagi. Jadi aku kena ni lah, simpan suara. Seperti biasa lah, member di sebelah kalau beliau merasai sesuatu dan sebagainya, dia akan beritahu dalam video ni. Okay, Ajil lagi 21 km. Maksudnya sudah dekat dengan hentian rehat Ajil kot. Pembinaan jalan. Sebenarnya apabila kita melalui jalan highway yang besar ni, aku sebenarnya tidak berapa gemar sangat untuk buat video, sebabkan jalan ni besar. Jadi aku sendiri pun susah nak katakan nak berkongsi pengalaman melalui jalan ni. Kebiasaannya bila aku lalu Lebuh Raya Utara Selatan, memang aku tak rakam lah kan, sebab jalan yang memang orang lalu ramai. Namun pada minggu yang lepas rasanya, ataupun 2-3 hari yang lepas, berlaku kejadian di mana member dan juga Jan yang duduk kat belakang, dia nampak ada satu cahaya lah, cahaya yang pelik. Cumanya pada ketika itu aku sedang memandu kereta, aku tak nampak cahaya tersebut.
Sebabkan mungkin waktu tu aku sedang menggosok mata. Jadi bila dua-dua nampak benda yang sama, macam seolah-olah benda tu sahih lah. Di mana ada cahaya melintas kereta aku betul-betul di atas bumbung ni, terus ke hadapan dan hilang dengan kelajuan yang laju, sangat laju lah. Aku pun tak boleh nak imagine benda tu benda apa, pasal aku sendiri tak nampak. Tapi waktu tu kami tak rakam lah, sebab masa melalui daripada Pening untuk pulang ke Nusa menggunakan Lebuh Raya Utara Selatan. Jadi seperti yang nampak dalam video, melalui pandangan aku, bahawa jalan ini sebenarnya agak tidak terpencil lah, sebab masih banyak kenderaan yang melalui. Hampir pukul 1 sekarang, lebih kurang Lebuh Raya Utara Selatan lah. Tapi kita tak tahulah akan depan nanti macam mana. Kawasan Rehat Ajin Kabel Simpang. Okay, sebentar lagi kita akan sampai ke Antian Rehat Ajin. Ngantuk macam kalau macam jalan kerik tu aku, sebab dia selikuh kan, jadi aku dalam keadaan macam kiri kanan lagi, macam kecil lah pergerakan tu. Macam ni jalan lurus je, lepas tu macam agak mengantuk lah. Okey, kat kawasan Rehat Ajin lagi 500 meter. Aku akan berhenti di sini sekejap untuk menceritakan sedikitlah kisah gangguan yang pernah berlaku di RNR Ajin ini, mungkin secara ringkas lah. Okey, belok ke kiri kan, macam keluar simpang, dia punya jauh. Okey, kita akan berhenti sekejap dekat kawasan Rehat Ajin ni untuk melihat suasana di RNR ni yang dikatakan agak terpencil menurut kisah yang disampaikan. Kisah yang disampaikan tu aku tak pasti mana belah sini ke ataupun belah sana punya RNR. Tapi aku berhenti je lah, sebab nak merasai akan suasana tu. Okey, jadi sekarang aku dah sampai dekat RNR Ajil, Hentian Rehat dan Rawat Ajil. Dan seperti yang korang boleh nampak dalam video, tempat ini tidak ada sangat kenderaan yang berhenti lah. Okay, tidak ada sangat kenderaan yang berhenti. Cuma ada sekarang ni aku, satu kereta, sebiji lori dan 2 lagi buah kenderaan yang berada di RNR ini. Dan RNR ini agak besar. Kemudian kat depan sana aku perasan ada kedai runcit yang buka. Aku pun tak pasti kenapa RNR ni tak ada orang. Kalau Lebuh Raya Utara Selatan, insyaAllah dia ada lah. Perhentian pun ada orang berhenti tidur sebenarnya. Ni macam tak apa-apa nak ada orang. Sekejap aku cari dulu kisah dia yang ada kat sini. Sebenarnya banyak kisah-kisah yang ceritakan. Aku sebenarnya dah baca dah, tapi aku takut aku tersilap cerita kisah yang lain pula, sebab banyak kisah yang berlaku. Jadi aku nak cerita dulu sikit. Dan internet tidak berapa bagus di sini. Aku menggunakan line internet Maxis, jadi agak perlahan sikit. Okey, aku cerita secara ringkas lah. Kejadian ini berlaku semasa pembukaan Lebuh Raya ini, baru dibuka. Jadi yang menceritakan ni ada nama penuh dia, umur dia pun ada, dan mungkin cerita ni agak sahih lah. Okey, jadi pengalaman yang boleh dikatakan seram itu berlaku ketika Ahmad Aziz Jaafar dalam perjalanan untuk mengambil seorang kawan yang keretanya rosak di LPT 2. Right? Ni LPT 2 ke LPT 1? Entah. Dalam perjalanan beliau diganggu dengan bunyi siulan yang menakutkan. Kejadian tersebut berlaku kira-kira pukul 2.30 pagi. Dan ketika sedang asyik memandu, tiba-tiba beliau terdengar siulan dari tempat duduk belakang yang membuatkan beliau seriau.
dan meremang satu badan. Menurut Ahmad Aziz, bagi menghilangkan bunyi itu, dia memasang radio dengan kuat dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran di dalam hatinya. Setibanya di kawasan yang terang, Ahmad Aziz memberhentikan keretanya dan memeriksa di bahagian belakang, tetapi tiada apa-apa pun di situ. Ahmad Aziz turut menceritakan satu lagi insiden yang menyeramkan ketika beliau dan seorang rakan berhenti di R&R Ajil. Okay, aku tak pasti R&R yang mana satu, sama ada yang sini ataupun sebelah sana. Menurutnya ketika itu rakannya menaiki kenderaan bersama-sama dengan isterinya, manakala dia memandu bersendirian, maksudnya dua buah kereta konvoi. Ketika berhenti seketika di R&R Ajil, saya nampak isteri kawan saya turun untuk ke tandas. Dan setelah selesai, dia masuk semula ke dalam kenderaan dan kami terus menyambung perjalanan ke rumah masing-masing, kata Ahmad Aziz. Apabila tiba di rumah rakan di Jerangau Barat, selepas rakannya keluar dari kereta, namun isterinya tetap tidak berganjak dari tempat duduknya di dalam kereta. Bagaimanapun dia mendapat panggilan telefon daripada isterinya, dan walaupun agak pelik, dia tetap menjawab panggilan tersebut. Dan alangkah terkejutnya apabila mengetahui si isteri sebenarnya masih berada di R&R Ajil. Apabila beliau melihat semula ke dalam kereta, makhluk yang menyerupai isterinya sudah tiada, dan barulah beliau sedar bahawa yang di sebelahnya itu bukanlah isteri beliau. So cerita dia macam tu lah kan. Dia nampak isteri dia dah masuk dalam kereta, kemudian dia bawa sampai balik rumah. Lepas itu beliau pun mendapat panggilan daripada isteri dia yang menyatakan isteri beliau tertinggal lah di R&R ni. Tapi aku tak pasti R&R yang mana. Cerita yang tu pun tidak menyatakan R&R yang mana satu, Ajil yang mana satu, sama ada di sebelah sini ataupun di sebelah sana. Namun di sini apa yang aku perasan, ada sebuah kedai lah, kedai barangan runcit yang menjual air dan juga makanan lah. Dan ada seorang pekerja. Jangan tak mau pergi tanah je. Dan nak pergi tanah je. Oh, ada lagi ya kedai makan situ. Dua. Oh, ada beberapa kedai makan lah. Aku ingatkan satu, ada 3 kedai makan yang buka. Jadi pertama kali aku pergi ke R&R ni, aku pun rasa macam apa ni, agak macam janggal lah. Pasal kalau R&R Lebuh Raya Utara Selatan, memang jarang lah untuk korang tak jumpa kereta berhenti kat perhentian ataupun di sana. Tapi di sini kereta memang tak banyak. Pengalaman pertama kali lah. Kalau korang nak tahu perhentian mana yang tak ada orang dekat Lebuh Raya Utara Selatan, korang boleh cuba dekat perhentian Gua Tempurung. Dekat situ aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Sebab aku pernah sekali tu berhenti di situ waktu malam untuk pergi tandas. Tandas dia atas bukit, lepas tu tak ada orang. Dan